أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung pengajian kita pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-187. Kita sambung pada potongan kedua ayat ini. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم Kita beri perhatian pada beberapa perkara dari segi tajwid ayat 187 ni. Pertama sekali, kita beri perhatian pada sebutan alimallah, yang mana kita di sini kita ada huruf mim yang sebutannya nipis, ma yang bersebelahan dengan huruf lam pada kalimah lafzul jalalah Allah, yang huruf lam itu pula adalah huruf yang tebal, yang bersifat tebal di sini. Jadi kena pastikan yang ditebalkan itu hanyalah sebutan huruf lam, dan huruf mim pula kekal dengan sifat nipisnya. Huruf mim baris atas kita sebut ma, bukan ma. Jadi pastikan jangan ditebalkan huruf mim dengan dibaca alimallahu annakum alimallah, bukan ma, kena kekalkan ma. Kerana yang tebal di sini hanyalah huruf lam, tidak huruf mim. Huruf mim kekal nipis. Alimallah, alimallah, ma kekal nipis, lam pada kalimah Allah sahaja yang ditebalkan. Alimallahu annakum dan mirip dengan ini juga di akhir potongan ayat ini, pada di akhir potongan ini pada sebutan wabtaghu ma kataballahu lakum. Kita ada huruf ba yang nipis. Huruf ba nipis, sebutannya ba dan bukannya ba. Jadi pastikan apabila bertemu dengan huruf lam yang tebal selepas itu, tidak ditebalkan huruf ba. Tidak dibaca kataballahu lakum, kataballah, ba. Jadi ba salah. Kena pastikan ba kekal nipis, ba. Kataba, katabal, ba nipis, huruf lam itu sahaja yang ditebalkan. Kataballahu lakum, kataballahu lakum. Jadi itu mesti diberi perhatian. Dan juga yang kita beri perhatian di sini, mesti ambil berat juga sebutan qalqalah pada sebutan wabtaghu. Jangan diabaikan sifat qalqalah pada huruf ba yang sukun di sini. Jangan sekadar wabtaghu ma kataballahu lakum. Wabtaghu itu baru disukunkan, belum ada qalqalah. Pastikan qalqalah lantunan itu ada, penting. Wab, dan qalqalah itu tidaklah terlalu berat, ringan sahaja, sekadar pantulan. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Pastikan qalqalah itu diraikan, diberikan sifatnya. Jadi itu kita beri perhatian sikit dari segi tajwid potongan ayat ini. Kita baca sekali lagi.
dari awal potongan ayat ni. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. Kita berpindah pada terjemahan harfiah satu persatu daripada kalimah-kalimah di dalam potongan ayat 187 Al-Baqarah ini. Kita terjemah dari awal potongan ini. Kita ada kalimah alima. Alima daripada perkataan ilmun, iaitu ilmu. Cuma ilmun itu ismun, kata nama, ilmu pengetahuan. Alima dalam bentuk fi'lun, kata kerja, ataupun lebih spesifik fi'lul madhi. Jadi kalau ilmun, kata nama, ilmu pengetahuan. Kalau alima, fi'lun, kata kerja, kita terjemah mengetahui. Ataupun sebagai fi'il madhi kita letak telah mengetahui. Siapa yang telah mengetahui? Alimallah, iaitu Allah telah mengetahui. Allah telah mengetahui. Anna dengan inna sama sahaja, boleh diterjemah sesungguhnya atau boleh diterjemah bahawasanya. Kedua-duanya datang untuk membawa maksud penegasan. Annakum, bahawasanya, kum. Apa makna kum? Kita tengok ada 4 berturutan kum dalam ayat ni. Bukan berturutan dalam makna dalam susunan harfiah ini. Kum, lepas ni ada lagi kum, lepas tu kum, lepas tu kum lagi. 4 kali kum berulang dalam potongan ayat yang sama ni. Okay, kum maksudnya kamu, bahawasanya kamu, kuntum. Kuntum ni kita terjemah je dahulu. Nanti dalam perbahasan kaedah bahasa Arab Al-Quran kita jelaskan lagi penggunaannya. Kuntum adalah kamu, bahawasanya kamu adalah kamu. Nak tegaskan lagi. Takhtanuna anfusakum. Takhtanun, kalimah ini berasal daripada perkataan khiyanah. Takhtanun dia berasal daripada khiyanah, kemudian berubah jadi ikhtian, kemudian jadi takhtanun. Dia punya macam mana boleh berubah-ubah tu kita terangkan kemudian. Yang penting kita tahu takhtanun daripada perkataan khiyanah yang kita terjemah bahasa Melayu mengkhianati. Dia ada tambahan huruf ta di depan. Huruf ta di depan membawa maksud kamu. Kamu seorang ke ramai, di akhir pula ada huruf waw atau waw dan nun, maka memberitahu kamu di sini ramai. Takhtanun, kamu mengkhianati. Mengkhianati siapa? Anfusakum. Anfus ni plural, jamak. Plural jamak bagi kalimah nafsun. Kalau nafsun maknanya diri. Anfus maksudnya diri-diri. Sebab kamu ni tadi ramai. Jadi anfus pun mestilah ramai. Diri-diri siapa? Mengkhianati diri siapa? Kawan ataupun orang lain? Tidak. Anfusakum maksudnya mengkhianati diri-diri kamu sendiri. Dalam penerangan nanti kita jelaskan maksud ni, mengkhianati diri sendiri. Lalu Allah berfirman lagi, fataba alaikum. Lalu taba. Kalimah taba berasal daripada kalimah taubah, ataupun kita sebut bahasa Melayu taubat. Cuma taubah tu dalam bahasa taubah tu dia tak kira bahasa Arab ke bahasa Melayu, dia asal dia ismun, kata nama. Nak jadikan fi'lun bahasa Melayu tambah perkataan imbuhan taubat, jadilah dia fi'lun. Tapi dalam bahasa Arab taubah itu ismun, kata nama, fi'lun dia adalah taba. Taba maksudnya taubat lah. Cuma taubat ni, taubah ataupun taba dalam bahasa Arab, dia boleh diguna untuk orang yang bertaubat atau Tuhan yang menerima taubat. Bergantung kepada konteks ayat dan perkataan selepas dia. Kalau taba ataupun taubah selepasnya adalah ala, maka taba ataupun taubah itu memberi maksud menerima taubat, bukan dia bertaubat. Dia bertaubat mana hamba itulah yang bertaubat. Menerima taubat maksudnya Allah yang menerima taubat.
Allah yang memberikan keampunan. Ni kita mungkin pernah jelaskan ke kaedah ini dalam beberapa ayat terdahulu. Nanti kita terangkan lagi. Kalau taba ila, kalau taba ataupun taubah selepasnya ila, maka barulah memberi maksud hamba yang bertaubat kepada Allah. Tapi bila taba ataupun taubah selepasnya ala, selepasnya alai, maka taba ini membawa maksud menerima taubat. Jadi kena bezakan. Perkataan yang sama tetapi berbeza makna bergantung kepada kalimah selepasnya. Okey, ala maksudnya ke atas ataupun alailah sebab dia bersambung dengan kum. Alaikum, ke atas siapa? Ke atas kamu. Wa afa ankum, wa makna dia dan afa. Perkataan afa membawa maksud memaafkan. Wallahu a'lam, maafkan pun bahasa Melayu ni asal daripada afa. Dia asalnya af. Jadi bahasa Melayu af macam pendek sangat. Kita tambah something ma, bolehlah. Maaf. Jadi ma tu tambahan bahasa Melayu, af tu bahasa Arab. Jadi afa maksud dia memaafkan. Kalau bahasa Melayu kita cuma kata memaafkan kamu. Tapi bahasa Arab dia memaafkan, dia mesti ada something, satu perkataan penyambung sebelum masuk pada kum kamu tu. Memaafkan an, untuk ataupun bagi pun boleh. An di sini boleh diterjemah bagi ataupun diterjemah untuk. Wa'afa ankum, dan dia memaafkan untuk kamu. Cuma bahasa Melayu bunyi dia janggal sikit lah. Memaafkan untuk. Bahasa Melayu direct terus, dia memaafkan kamu. Tapi dalam bahasa Arab dia mesti ada an, perantara antara perbuatan memaafkan dengan orang yang dimaafkan tu. Dia ada perantara penyambung iaitu an. Perkataan an kat tengah-tengah. Okay, kita lanjutkan lagi terjemahan. Allah berfirman lagi, fal'ana bashiruhunna. Fa kita dah jumpa tadi, lalu ataupun maka. Fa al-an tadi kita sambung terus fal'an. Tapi kalau nak terjemah satu-satu, hamzah wasal di sini kita bagi baris atas. Jadi al-an. Al-an maksud dia sekarang. Sekarang lah. Al-an mana sekarang. Bashiruhunna. Bashiru ni kita kena kaji, tapi kita perincikan selepas ni. Nanti kita terjemah je dahulu. Bashiru dia asal dia huruf ba, shin dan ra yang membawa maksud di sini macam nak sebut, gawilah. Ni lah maksud nak cerita tentang bersetubuhlah dengan pasangan kamu, dengan isteri kamu. Gawilah. Macam tu ke silap? Yelah, lebih kurang lah. Jadi bashir maksud gawilah. Dan ditambah huruf waw di sini nak beritahu ramai. Sebab ayat ni ditujukan umum kepada semua orang Islam, bukan untuk orang yang terlibat dengan kes tertentu sahaja yang kita akan tengok ataupun kita pernah sebut kejadiannya, peristiwa yang berlaku di sebalik ayat 187 Al-Baqarah ni. Orang yang dia puasa, lepas tu dia patutnya tak boleh dah gaulilah kan, patutlah bunyi semacam tadi, gaul. Jadi patutnya terjemahan ni kita terjemah gaulilah. So ni terjemah gaulilah, patut bunyi semacam. Jadi gaulilah, gauli daripada gaul, bergaul ataupun bersetubuh dengan isterinya. Jadi nak bagi tahu bila letak waw di sini ramai, mana hukum keringanan boleh bergaul dengan pasangan di malam hari-hari puasa ni umum untuk semua orang Islam yang berpuasa. Di malam harinya boleh bersama dengan pasangan. Bukan keringanan ini untuk orang yang terlibat dengan kes yang berlaku di sebalik ayat 187 ni. Dia dah lakukan kesilapan, lalu Allah hanya ampunkan dia seorang dan dia seorang diberi keringanan ni. Tak, ni umum untuk semua. Jadi bashiru ada waw di sini, mana kamu, ramai. Bashiru gaulilah hunna. Hunna maksud mereka, kita dah terangkan sebelum ni dalam potongan yang lalu. Hunna digunakan untuk mereka yang perempuan. Kalau hum untuk lelaki, atau kalau perempuan ada bersama dengan lelaki pun boleh. Tapi hunna khusus untuk perempuan. Gaulilah mereka, yakni isteri-isteri kamu. Wa, dan
ibtaru. Tadi kita baca sambung, hamzah wasal tak ada baris lah, wabtaru. Tapi kalau nak sebut perkataan ni satu sahaja, alif ataupun hamzah wasal di sini diberi baris bawah, jadi ibtaru. Ibtaru maksudnya harapkanlah ataupun carilah. Wabtaru, carilah pun kamulah ramai, sebab ada waw di akhir ni. Nak letak dalam terjemahan carilah oleh kamu boleh, atau nak ringkaskan carilah pun boleh. Wabtaru ma. Ma kalimah yang banyak dah kita jumpa sebelum ni, yang membawa maksud apa yang kataballahu lakum. Kataba maksudnya, kataba asal maksud tulis. Bila Allah tulis sesuatu, maksudnya Allah telah tetapkan perkara itu. Jadi kataba telah ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah. Telah ditetapkan, carilah, dapatkanlah, harapkanlah apa yang telah ditetapkan oleh Allah lakum. La untuk ataupun bagi, kum kamu. Jadi potongan ayat ni panjang sikit, jadi kita terpaksa bahagikan kepada dua muka surat terjemahan, dan kita cuba gabungkan terjemahan potongan ayat ini jadi terjemahan yang lengkap, dan beberapa perkataan yang mungkin bunyi ganjil dan janggal sikit dalam bahasa Melayu kita gubah sedikit supaya nampak lebih cantik terjemahan itu. Kita tengok pada ayat 187 Al-Baqarah, pada firman Allah yang mafhumnya, Allah mengetahui bahawasanya kamu mengkhianati diri kamu sendiri, lalu ia pun menerima taubat kamu dan memaafkan kamu. Maka sekarang setubuhilah isteri-isteri kamu dan carilah apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kamu. Ayat potongan kedua ayat 187 Al-Baqarah ni walaupun nampak macam panjang sikit ayatnya, tetapi sebenarnya perbahasan kita mungkin agak ringkas sahaja, sebab potongan kedua ni sebenarnya kesinambungan, sedikit perincian sahaja, penerangan bagi apa yang sudah kita jelaskan dalam potongan pertama sebelum ni. Cuma sebab kalau nak sekali kan potongan kedua ni dengan potongan pertama minggu lepas macam panjang sangat, jadi kita terpaksa pisahkan kepada dua. Kita dah terangkan banyak dalam potongan pertama sebelum ni, dan potongan kedua ni sebagai pelengkap sahaja. Jadi kita imbau sedikit, dalam potongan pertama sebelum ni Allah berikan keringanan kepada umat Islam, yang mana ketika itu hukum berbuka puasa ataupun tempoh yang dibenarkan untuk makan, minum dan bersetubuh setelah terbenam matahari di bulan Ramadan, di bulan puasa, dibenarkan dia berbuka puasa selama mana? Dibenarkan berbuka puasa sampai dia salat isyak sahaja, atau sampai dia tidur walaupun belum salat isyak. Mana yang dulu? Jadi kalau dia dah masuk waktu maghrib, dia pun dah buka puasa, lepas tu dia tak tidur, dia buka puasa, dia buat itu buat ini, lepas tu dah azan, dia pun salat isyak, dah tak boleh makan dah. Dan walaupun dia belum tidur. Ataupun masuk waktu maghrib, dia pun berbuka puasa, sambil nak tunggu waktu isyak, dia tertidur. Dia tersedar belum salat isyak lagi pun, tapi sebab dia dah tidur, maka dia dah tak boleh buat perkara yang diizinkan ketika berbuka puasa tadi. Kira dia kena sambung puasa sampai keesokan harinya. Itu hukum ketika di awal-awal pensyariatan puasa setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Bermula daripada turun ayat 183 Al-Baqarah sampai 185-186. Jadi benda tu, yang perkara itu tetap diterima dengan redha oleh para sahabat dan orang Islam ketika itu, sehinggalah berlakunya peristiwa yang kita sebut tadi, peristiwa yang melibatkan seorang sahabat yang dia terlalu penat bekerja siang hari, dan kemudian bila balik dah masuk waktu buka puasa, dia nak makan, tapi isteri dia kata nak panaskan dulu makanan. Lepas tu dia tertidur, dia sedar, isteri dia kata memang tak boleh makan, dah lah kau dah tertidur. Jadi keesokan harinya dia pingsan. Lalu Allah pun beri keringanan untuk mereka boleh berbuka bukan sahaja sampai waktu isyak atau sampai mereka tidur, tetapi sampai terbit fajar. Dan satu lagi kes yang melibatkan seorang sahabat. Ada riwayat mengatakan Umar radhiyallahu anhu, tapi tak apalah, seorang sahabat yang dia nak
bergaul nak bersama dengan isteri dia pada malam malam bulan Ramadan tu. Dia datang pada isteri dia, lalu isteri dia kata tak boleh sebab saya dah tidur tadi. Dia tak percaya. Dia bukanlah nak kata isteri dia menipu, tapi sebab kehendak dia, dia ingin bersama dengan isteri dia. Dia kata, iya ke? Jangan-jangan awak tipu sahaja, awak sengaja mengilat, awak penat lah, awak kata awak dah tidur. Jadi isteri dia kata, tak, saya serius, saya dah tidur. Dia kata, tak ada, aku tak percaya. Padahal sebenarnya dia tak nak, dia sengaja tak nak percaya kata-kata isteri dia. Sebab apa? Sebab dia nak lepaskan kehendak dia. Jadi dia pun menggauli isteri dia. Dia pun bersetubuh dengan isteri dia. Lalu setelah itu barulah dia macam menyesal. Barulah dia kata, yelah, saya tahu awak sebenarnya tak tipu, tapi saya sengaja tak nak percaya kata-kata awak sebab begitu begini. Lalu dia menyesal, lalu dia pun pergi bertanya kepada Nabi SAW. Lalu Allah pun turunkan ayat ni. Allah mulakan dengan firman-Nya, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Allah sebut tentang dihalalkan bersetubuh dengan isteri pada malam-malam bulan Ramadan, bulan puasa. Yang mana sebelum itu hanya dihalalkan sampai waktu tertentu, iaitu sampai salat isyak atau sampai tidur sahaja. Mula daripada turun ayat 187 ni diberi kebenaran keringanan sampai terbit fajar. Allah sebut tentang keringanan bersetubuh dan keringanan makan minum pula Allah akan sebut selepas ni, potongan yang akan datang nanti. Jadi Allah sambung lagi dalam potongan kedua ayat ni. Allah sebut apa agaknya untuk umat yang kemudian lah, untuk orang Islam yang terkemudian yang tak tahu latar belakang cerita. Kenapa tiba-tiba Allah bagi keringanan? Masalah besar ke kalau puasa sampai waktu isyak, sampai salat isyak sahaja, berbuka sampai salat isyak sahaja? Jadi Allah bawa potongan kedua ayat ni untuk kita cuba gambarkan apa situasi yang telah menimpa para sahabat ketika itu sebelum diberi keringanan boleh berbuka sampai terbit fajar. Allah kata apa? Alimallahu annakum. Allah mengetahui bahawasanya kamu orang Islam, kuntum takhtanuna anfusakum. Kamu ada mengkhianati diri kamu sendiri. Mengkhianati, Allah tak kata kamu mengkhianati Allah atau kamu mengkhianati hukum Allah, tak, mengkhianati diri kamu sendiri. Allah nak gambar kata apa? Tentang perbuatan seorang sahabat tadi yang dia datang pada isteri dia, lalu isteri dia mengelak dan kata saya sudah tidur. Dia asalnya dia tak ada sebab pun nak kata awak tipu, awak sebenarnya penat, awak tak nak bersama dengan saya macam tu macam ni apa semua. Tak, dia sebenarnya tak ada alasan untuk tak percaya pada kata-kata isteri dia, melainkan sebab dia nak lepaskan kehendak dia nak bersama dengan isteri dia. Jadi dia kata, tak, awak sebenarnya awak nak mengilat aja, awak tak nak bersama dengan saya tak percaya. Jadi dia pun terus mendatangi isteri dia bersama dengan isteri dia walaupun isteri dia cuba mengelak. Jadi Allah kata perbuatan dia tak nak percaya pada isteri dia dan dia terus melepaskan kehendak dia dan bersama dengan isteri dia, itu satu perbuatan pengkhianatan. Maknanya waktu dia buat tu, dia sebenarnya inilah ada rasa bersalah juga, dilema juga. Isteri aku ni takkan bohong. Tapi aku ni kalau tak sekarang, nanti kan esok kena puasa lagi. Lepas tu kalau aku penat nanti sampai bila. Jadi dia macam percaya tak percaya, nak tak nak, macam itulah. Jadi Allah namakan perbuatan itu sebagai takhtanuna anfusakum, mengkhianati diri kamu sendiri. Maknanya kamu buat tu sebenarnya kamu tahu tu salah. Dan bila kamu buat tu, kamu tak merugikan Allah, kamu langgar larangan tu, Allah tak rugi apa-apa, tapi sebenarnya kamu sendiri yang akan rugi. Sebab tu sahabat tu setelah dia langgar larangan tu, dia menyesal dan dia mendatangi Nabi SAW. Bukan dia senyap-senyap, dia kata jangan cerita kat orang, jangan cerita kat Nabi, nanti aku kena hukum ke apa ke. Tak, dia pergi datang pada Nabi dan dia cerita apa yang berlaku dan dia minta keringanan. Dan disebabkan itu, sebab jasa sahabat ni lah, dia menyesal dan dia pergi jumpa Nabi. Keringanan itu diberikan setelah itu kepada semua orang Islam pada zaman itu dan sampai hari ini juga.
Jangan kita kata sahabat ni saja je langgar larangan tu, lepas tu nak pergi menyesal minta keringanan pada Nabi. Kalau sahabat tu tak buat macam tu, agaknya apa jadi dengan kita? Sampai sekarang boleh buka puasa sampai waktu sampai dah salat isyak atau sampai tidur sahaja. Tapi sebab apa yang berlaku tu ada hikmahnya, kita dapat keringanan yang begitu besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu Allah gambarkan situasi tu atau peristiwa tu dengan firman-Nya, takhtanuna anfusakum, kamu mengkhianati diri kamu sendiri. Tapi dia dah menyesal, lalu dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah pun turunkan ayat ini dan bagi tahu Allah ampunkan dan Allah maafkan dan Allah beri keringanan pula. Bukan saja Allah maafkan, Allah bagi keringanan, dua bonus. Jadi Allah berfirman, fataba alaikum, lalu Allah pun menerima taubat kamu. Maknanya apa? Dia bertaubat, lalu Allah pun terima taubatnya. Wa afa ankum, dan Allah memaafkan kamu. Ini Allah bagi tahu tentang keampunan. Lepas tu tambahan bonus, Allah bagi tahu tentang keringanan pula. Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum, maka sekarang gaulilah, atau lagi senang, setubuhilah isteri-isteri kamu dan carilah apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kamu. Apa dia yang telah ditetapkan Allah bagi kamu tu? Tu kita akan terangkan sedikit lepas ni. Jadi itu maksud umum daripada ayat potongan kedua, ayat 187 ni, yang mana kalau kita faham potongan yang sebelum ni, kita akan boleh faham dengan lebih jelas potongan kedua ni. Jadi kita masuk sedikit perincian pada potongan kedua ayat 187 ni yang kita dah jelaskan tadi. Cuma untuk kita nampak lebih jelas dua bahagian ayat ni, pada firman Allah Subhanahu Wa Taala, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Bahagian pertama ni, bila Allah berfirman, Allah tahu yang kamu mengkhianati diri-diri kamu sendiri. Allah nak ceritakan, nak kekalkan ataupun nak rakamkan tentang peristiwa ada di antara orang Islam ketika itu yang melanggar larangan berbuka walaupun setelah dia tidur ataupun setelah salat isyak. Kalimah berbuka ni umum lah, sebab ada dua peristiwa. Sama seorang yang dia berbuka dengan cara dia makan walaupun sudah salat isyak, dan seorang lagi yang dia berbuka dengan maksud dia bersetubuh dengan isteri dia walaupun sudah salat isyak atau sudah tidur. Jadi ini bahagian pertama ayat ni. Allah bagi tahu yang Allah tahu ada di antara mereka yang tak mampu taati 100% ketetapan atau hukum Allah di bulan puasa tu. Jadi atas sebab itu Allah raikan kemampuan manusia ni, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah raikan kemampuan mereka dan Allah berfirman, fataba alaikum wa afa ankum. Maksudnya Allah ampunkan dosa tu, dah satu kurniaan yang besar. Lepas tu wa afa ankum, Allah maafkan, maksudnya Allah beri keringanan pula setelah itu. Allah beri keringanan, sebab tu Allah berfirman, fal ana bashiruhunna, maka sekarang gaulilah mereka, mana isteri-isteri kamu, maksudnya setubuhilah mereka. Mana Allah beri keringanan itu sampai terbit fajar, bukan sekadar sampai waktu isyak atau sampai dah lelap tidur sahaja. Dan kita tengok sikit dari segi bahasa Arab Al-Quran, perkataan bashiruhunna yang kita terjemah, kalau terjemah setubuhilah tu macam direct sangat, atau kalau kita terjemah tadi kita cuba terjemah gaulilah, terjemahan yang kira berlapik, tapi nak sebut pun payah pula. Jadi kita tengok sebenarnya dalam bahasa Al-Quran, perkataan bashiruhunna yang membawa maksud dalam bahasa Melayu bersetubuh, perkataan bashiruhunna ni sebenarnya dia pun kira ayat berlapik juga dalam bahasa Arab. Kita nak terjemah Melayu bersetubuh atau menggauli pasangan, mungkin tu kira berlapik dah, tapi bashiruhunna ni sebenarnya dalam bahasa Arab dia ayat berlapik. Sebab kalau bersetubuh dalam bahasa Arab yang betul-betul direct punya, yang tak ada berlapik, dia dinamakan sebagai al-jima'. Ke bahasa Melayu ada guna juga perkataan jima'. Jima' ada gunakan dalam bahasa Melayu, berjima'. Bahasa Melayu pun guna. Tu bersetubuh yang betul-betul perkataan direct dalam bahasa Arab, al-jima'. Adapun bashiruhunna ni masih lagi perkataan berlapik.
dalam bahasa Arab. Sebab kita dah sebut tentang konsep at-ta'addub, kata-kata berlapik yang digunakan dalam ayat-ayat Quran di pelbagai tempat. Jadi basyiru ni pun antara perkataan ayat berlapik, yang ayat sopan kiasan kepada bersetubuh, yang mana perkataan basyiru dia berasal daripada perkataan basyarah. Basyarah ni asal maksudnya kulit, kulit ni, kulit kat tangan ke, kat muka ke, kat kaki, kulit. Jadi tu basyarah. Basyarah ni asal makna dia kulit. Dan daripada perkataan basyarah ni ada banyak perkataan dalam bahasa Arab Quran yang diambil daripada perkataan basyarah tapi dengan erti maksud yang lain, tapi ada kaitan. Iaitu apa? Contoh, kita ambil beberapa contoh. Antaranya daripada perkataan basyarah datang perkataan basyar. Sama aja, cuma buang ta marbutah. Basyar ni, apa makna basyar? Basyar ni maksud dia manusia. Manusia ni kadang-kadang disebut insan, kadang-kadang disebut annas, kadang-kadang disebut basyar. Setiap perkataan yang menggambarkan maksud manusia tu ada maksud tersendiri. Jadi basyar, manusia. Kenapa manusia dinamakan, disebut basyar dalam bahasa Arab? Basyar tu bukan kulit juga. Kerana ada dua sebab. Salah satunya sebab manusia ni antara makhluk yang paling jelas kulit pada tubuhnya. Sebab kebanyakan makhluk lain seperti haiwan, binatang, kulit mereka tak berapa jelas nampak, diselaputi dengan bulunya. Kucing ke, kambing ke, apa semua ke, kebanyakannya kulitnya tak nampak jelas, tertutup dengan bulunya. Burung ke apa semua, ayam ke, kan dia punya kulit tak nampak direct, tertutup dengan dia punya itulah bulu apa semua tu. Tapi manusia walaupun manusia dengan pelbagai bangsanya apa, ada bulu roma pada kulitnya, tetapi taklah sampai menutup sangat dia punya kulit. Orang tu walaupun badan dia ada bulu, tangan dia ada bulu roma lebat pun, tapi hatta kalau dari jauh pun kita boleh nampak kulit tangan dia, nampak juga. Kalau dekat lagi lah nampak. Jadi sebab manusia ni makhluk antara makhluk yang paling jelas kulitnya, terzahir kulitnya, maka disebut sebagai basyar, yang berasal daripada basyarah, kulit. Antara ayat-ayat Quran yang guna perkataan basyar untuk maksud manusia seperti di dalam surah Sad ayat 71, yang mana Allah berfirman, إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا. Ada apa? Basharan min tin. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan basharan. Aku akan menciptakan apa? Manusia. Jadi basharan dalam ayat itu merujuk kepada manusia yang berasal daripada perkataan basyarah, kulit. Basharan min tin, manusia yang diciptakan daripada tanah. Okay, itu satu contoh. Satu lagi perkataan yang juga diambil daripada perkataan basyarah, kulit, antaranya perkataan bushra. Dia bushra ataupun bashir ataupun tabshir sama aja. Bashir macam dekat ayat 25 surah Al-Baqarah dulu kita dah pernah terangkan, wa bashiril ladzina amanu. Bushra ataupun bashir sama sahaja, cuma bashir tu fi'il, kata kerja, bushra ni kata nama. Bushra maksudnya berita gembira. Orang Melayu pun ada juga yang nama bushra kan. Bushra maksudnya berita gembira. Kalau bashir macam dalam ayat 25 surah Al-Baqarah tu, maksudnya sampaikanlah berita gembira. Jadi bushra, berita gembira. Kenapa berita gembira dalam bahasa Arab disebut bushra daripada perkataan basyarah, kulit? Apa kaitan berita gembira dengan kulit? Sebab kaitannya manusia bila dia gembira, antara yang kegembiraan tu boleh zahir pada mana? Kadang-kadang dia gembira sangat, dia tak bagi tahu kita pun dia gembira, tapi daripada kulit wajah dia kita boleh tahu dia ni sedang happy, sedang gembira. Walaupun dia cuba tahan-tahan senyum, muka dia kan, bila kita puji dia, kita cakap macam-macam, awak punya tudung nampak cantik lah, awak punya, kalau perempuan lah, awak punya baju ni baju baru, awak macam dah makin kurus dah. Tengok kulit wajah dia berubah kan. Jadi kegembiraan tu boleh terzahir pada kulit wajah manusia. Jadi bila mana gembira, kegembiraan ataupun sesuatu berita gembira bila sampai pada seseorang, boleh zahir pada mana? Boleh zahir pada kulit wajahnya, maka dinamakan berita gembira
itu sebagai bushra yang berasal daripada kalimah basyarah, kulit. Ni antara contoh yang Allah guna di dalam ayat Al-Quran seperti di dalam surah Hud ayat 69. Surah Hud ayat 69 yang mana Allah cerita tentang berita gembira yang Allah sampaikan kepada Nabi Ibrahim dan isterinya Sarah, yang mereka akan dapat anak yang bernama Nabi Ishaq. Jadi Allah berfirman di situ, surah Hud ayat 69, surah yang ke-11, وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى, dan demi sesungguhnya utusan-utusan kami, yakni malaikat yang Allah utuskan kepada Nabi Ibrahim, telah datang kepada Nabi Ibrahim dengan membawa bushra, berita gembira. Apa berita gembira? Boleh baca sambungan ayat berikutnya, iaitu berita gembira yang mereka akan dikurniakan anak. Jadi berbalik pada perkataan basyarah yang kita nak kaitkan dengan surah Al-Baqarah ayat 187 ni, kalimah basyiruhunna. Kita dah tengok kaitan basyarah kulit dengan basyar manusia, busyra berita gembira. Apa pula kaitan antara basyarah kulit dengan basyiruhunna bersetubuh? Apa kaitan dia pula? Kaitan antara dua ni adalah sebagai, bila kata bersetubuh ni, maksudnya dia melibatkan apa? Sentuhan kulit tubuh lelaki dengan kulit tubuh wanita. Kalau dia tak bersetubuh, dia sekadar contoh apa, urut isteri dia kat kepala ke, kat bahu ke, sebab isteri dia pening ke, tu tak direct kulit ke kulit, tu belum dikira bersetubuh. Jadi bila mana bersetubuh ni melibatkan sentuhan kulit suami dengan kulit isteri, maka digunakan perkataan ini untuk menyampaikan maksud bersetubuh tu, tetapi dengan cara kiasan, ayat berlapis, ayat sopan. Daripada kata fal'ana jami'uhunna, sekarang jimaklah mereka, bersetubuhlah dengan mereka, kan bunyinya macam tak berapa molek, tak berapa sopan, kan. Jadi guna ungkapan dan sekarang sentuhilah kulit kamu dengan kulit mereka. Kan nampak macam ayat dia cantik sikit. Jadi basyiruhunna asal dia daripada perkataan basyarah yang bermaksud kulit. Jadi kalau terjemah sebiji-sebiji asalnya basyiru, asal maksud dia, terjemahan dia, dan maka sekarang sentuhilah kulit kamu dengan kulit mereka. Tu asal dia. Tapi terjemahan jadi panjang pula, masalah pula. Jadi terpaksa diringkaskan dan diterjemah gaulilah mereka. Jadi itu asal. Bila kita terjemah bahasa Melayu atau bahasa lain, mungkin dia punya kehalusan, keindahan gaya bahasa tu hilang sikit. Tak berapa nampak, tak nampak kiasan tu, tetapi sebenarnya itulah kesopanan gaya bahasa di dalam ayat-ayat Al-Quran. Okay, kita sambung lagi. Allah berfirman, فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. Ni kita ringkaskan bahagian akhir ayat ni. Bila Allah berfirman, dan carilah apa-apa yang telah Allah tetapkan untuk kamu. Dekat sini Allah sebut secara umum. Allah beri keringanan ini dan Allah kata, tak apa, ambil keringanan ini dan carilah, dapatkanlah, ambillah apa yang Allah dah tetapkan untuk kamu. Kita tertanya, apa benda yang Allah tetapkan untuk kita? Di sini ada 3 tafsiran para ulama. 3 tafsiran. Tafsiran pertama yang dimaksudkan dengan kataballahu lakum, dapatkanlah, ambillah apa yang Allah dah tetapkan untuk kamu. Tafsiran pertama yang dimaksudkan adalah keringanan yang Allah beri ni. Maknanya walaupun asal keringanan ni diberi disebabkan kes beberapa orang sahabat, bukan semua sahabat pun, beberapa orang sahabat yang terlanggar hukum hakam berbuka puasa ketika di bulan Ramadan, tapi akhirnya keringanan ni diberi kepada semua orang. Jadi macam agaknya kalau ada orang kata, tak apalah, Allah dah bagi keringanan ni, tak apalah, aku masa Allah suruh puasa, suruh berbuka sampai waktu isyak sahaja, aku okey je, aku tak naklah keringanan ni. Allah nak kata keringanan ni kurniaan daripada Allah, walaupun asalnya seorang dua sahaja yang accident, tapi bila Allah dah bagi keringanan, Allah bagi pada semua, ambillah. Wabtaru, ambillah, dapatkanlah, carilah apa yang telah Allah kurniakan kepada kamu, tetapkan kepada kamu. Keringanan ni untuk semua boleh menikmati. Jadi itu tafsiran pertama. Kataballahu lakum, apa yang Allah tetapkan untuk kamu, makna keringanan ini adalah hadiah daripada Allah, terimalah. Jangan sombong pula kata, saya tak nak lah,
biar ada orang yang accident je habis, saya iman saya kuat. Tak ada, ambillah. Jadi kataballahu lakum tu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, yang dimaksudkan dengan apa yang Allah tetapkan untuk kamu di sini adalah hasil ataupun hasil yang boleh didapati hasil daripada basyiruhunna ni tadi. Iaitu bila seseorang bersama dengan pasangannya, apa hasil yang boleh dapat biasanya? Iaitulah zuriat keturunan. Jadi tafsiran kedua kata, Allah dah bagi keringanan. 2 kali dah Allah sebut dalam potongan pertama, kedua. Takkan nak sebut kali ketiga lagi. Kataballahu lakum, ambillah keringanan ni 2 kali dah sebut. Jadi tafsiran kedua kata tak. Yang dimaksudkan dengan apa yang Allah tetapkan untuk kamu, maksudnya adalah zuriat. Maknanya bila kamu bersama dengan pasangan, maka harapkanlah juga zuriat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab itu adalah kurnian yang sangat besar. Dan tafsiran ketiga pula kata, tafsiran ketiga pula menafsirkan apa yang Allah telah tetapkan untuk kamu juga berkaitan dengan hasil daripada basyiruhunna ni tadi. Cuma hasil bukan hasil dunia sahaja. Kalau zuriat ni nampaklah benda yang semua orang dapat, orang baik dapat, orang jahat dapat, orang Islam dapat, orang kafir pun dapat zuriat ni. Tapi tafsiran ketiga kata ini adalah kurnian yang lebih khusus. Bukan sekadar dapat zuriat di sebalik keringanan basyiruhunna, tetapi juga mendapat kurniaan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya Allah kata fal'ana basyiruhunna, maka sekarang bersamalah dengan isteri kamu. Orang mula terfikir, mula-mula bersama dengan pasangan ni pada malam-malam Ramadan haram, berdosa. Tapi lepas tu sebab ada seorang dua yang accident, Allah bagi keringanan. Jadi dia rasa keringanan ni makna digunakan waktu darurat je lah. Mana kalau betul-betul rasa nak, barulah bersama dengan pasangan. Kalau tak nak, mungkin hukumnya masih haram. Atau kalau kata halal pun, at least makruh kot bersama dengan pasangan pada waktu malam Ramadan. Jadi Allah nak bagi tahu tak, keizinan Allah ini bersamalah dengan isteri pada waktu malam-malam bulan Ramadan bukan sahaja keringanan, keizinan, malah kalau dia terima, dia lakukan, dia bersama dengan pasangan dia, dia dapat pahala juga. Sebab itu banyak dijelaskan dalam hadis Nabi SAW. Antaranya Nabi bersabda, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Nabi kata dalam kamu bersama dengan isteri kamu pun itu mendapat pahala sedekah. Jadi sahabat pelik. Sahabat kata, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Para sahabat kata, para sahabat ingat pahala ni dapat kalau dia salat aja, dia puasa aja, dia buat benda yang tak ada kepentingan untuk diri dia. Tapi ni dia bersama dengan pasangan, tujuan dia bersama pasangan sebenarnya nak lepaskan hawa nafsu dia lah. Pun dapat pahala ke? Nabi kata, bagaimana pendapat kamu kalau dia lakukan perkara itu secara haram? Mana dia bukan bersama dengan isteri dia, dia pergi berzina ke? Adakah dia dapat dosa? Sahabat kata, ya, kalau dia pergi buat dengan bukan pasangan dia, dia dapat dosa. Lalu Nabi kata, demikianlah kalau dia buat dengan pasangan dia, dia dapat pahala. Kalau buat dengan bukan pasangan dapat dosa, buat dengan pasangan tak dapat apa? Macam tak ada keseimbangan lah. Jadi Nabi kata, kalau buat dengan bukan pasangan dapat dosa, maka bila buat dengan pasangan dapat pahala. Jadi bukan sahaja dapat zuriat, tetapi dapat juga kurniaan besar yang kekal abadi, iaitu pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu sedikit sebanyak kita tengok yang berkaitan dengan hukum hakam keringanan perkara ini dalam bulan puasa yang Allah berikan. Dan potongan kedua ni yang sebenarnya sebagai pelengkap kepada potongan pertama sebelum ni. Dan bahagian ketiga nanti kita akan tengok setelah Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Allah sebut tentang keringanan, Allah panjangkan tempoh berbuka puasa pada waktu malam Ramadan. Tapi sampai bila secara tepatnya, itu Allah akan jelaskan dalam potongan ketiga ni nanti. Sampai terbit fajar ke, sampai terbit matahari ke, sampai terbit apa, itu kita akan tengok pada sambungan bahagian ketiga ayat ni nanti, insya-Allah. Kita memadai dengan sekadar ini dahulu. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.